Kota Damansara, seluruh barisan AJK, para alim ulama, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan, merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurniaannya. Malam ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita dapat melaksanakan solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah. Bahkan hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasihi, kita juga diberikan kesempatan oleh Allah taala, ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk seketika antara ruang maghrib dan isyak ini untuk kita mendengar perkongsian ilmu. Alhamdulillah, ini merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nadalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya tidaklah sesuatu kaum itu berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang padanya ada dibacakan ayatul Quran. Maknanya hadirin para alim ulama, selepas mana kita laksanakan solat maghrib berjemaah, maka diadakan, dan selepasnya diadakan kuliah agama, tazkirah, berkongsi ilmu. Sudah pasti ruang itu dibacakan padanya ayatul Quran, dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saling mempelajari antara mereka, kecuali Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Mudah-mudahan hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasihi, sabar kita menanti antara maghrib dan isyak ini. Yakin dan percayalah, Allah sebenarnya Allah turunkan ketenangan kepada kita. Maknanya kita tak berganjak, tak balik ke rumah, ruang yang ada ni, kita berada di masjid, kita berada di surau. Kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan apa? Allah akan turunkan ketenangan kepada kita. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan dilimpahi rahmat serta malaikat akan menaungi kita. Wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka akan diingati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ingat kita. Ingat kita datang solat berjemaah satu hal dah. Bahkan selepas itu kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diingati, ditulis kita ni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari para alim ulama yang dirahmati lagi dikasihi, malam ni tajuk yang saya nak kongsikan malam ni, bulan lepas kita berkongsi berkaitan dengan kelebihan antara jalan yang menyebabkan seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga. Dalam hadis jalan ke syurga ini, tajuk yang kita kongsikan pada pertemuan yang lepas berkaitan dengan menunaikan haji dan umrah. Walaupun apa, kita ni semua berhasrat nak pergi haji ke nak pergi umrah, semua di kalangan orang Islam, mereka berhasrat untuk menunaikan umrah, bahkan haji. Makna kita sanggup menyimpan duit dan sebagainya untuk apa? Untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi dalam satu hadis, Nabi kata apa? Al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan
yang selayaknya, melainkan orang itu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Haji mabrur ni, Allah. Tidak ada balasan melainkan apa? Syurga buat mereka. Pertemuan yang lepas. Jadi malam ni tajuk yang saya nak kongsikan adalah berkaitan dengan sabar. Sad baro. Mudah sebut perkataan sabar ni, tapi apa? Implement dia, nak laksanakannya, Allahu akbar. Macam kita ni lah, nak datang ke masjid, Allahu akbar, perlu pada kesabaran. Nak datang masjid ni banyak kena sabar. Sebab kita nak solat berjamaah. Nak solat berjamaah orang azab, kena tunggu 10 minit dulu. Tak boleh kita orang azab terus sembahyang. Sabar menanti imam agak takbir. Kalau imam baca panjang, kena sabar juga. Allahu akbar. Maknanya kita nak laksanakan ibadah kepada Allah Taala ni perlu kepada sabar. Sebab dalam kalau kita tengok dalam Imam Al-Ghazali apa, membahagikan sabar itu kepada 3 perkara. Yang pertama apa? As-sabru ala ta'at. Sabar di atas untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita datang ke masjid ni, datang ke surau ni. Sebab apa? Suruhan, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Patut-patut pada saat ini tak payah kita datang masjid lah, solat di rumah, terus pergi apa? Lepak kedai mamak dan sebagainya. Lagi seronok. Kalau fikir seronok, kalau fikir sedap. Tapi sabar kita melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Payah nak buat ibadah kepada Allah Taala ni, payah. Bagi tuan-tuan mudahlah. Bagi hadirin para alim ulama, orang yang beriman dekat dengan Allah Taala mudah. Tapi mereka di luar sana, Allahu akbar, bagaimana kita nak ajak dia, bagaimana kita nak dekati mereka ni supaya apa? Mereka mudah suka datang ke masjid kita ni, datang ke surau mana-mana lah. Sebab kita, Allahu akbar, selepas mana berlaku pandemik ni, maknanya statistik ataupun graf orang minat datang ke masjid ni dia menurun. Dia kurang sikit. Kalau sebelum Covid dulu, Allahu akbar, rancak kita, seronok kita lihat jemaah, dia seronok datang ke masjid. Tapi bila mana berlakunya pandemik, endemik dan sebagainya, dia minat masyarakat kita untuk datang ke surau ni dia semakin menurun. Lagi-lagi apa? Sebab itulah hadirin para alim ulama, kita kadang-kadang kita ni seronok apa? Berbicara tentang merdeka lah. Merdeka ni seronok semua. Sebab tu kita lihat tahun ni dia lain macam sambutan kemerdekaan. Tahun ni 4:30 pagi lah, kalau kita tengok dalam Facebook, tengok TikTok tu, 4:30 pagi penuh dataran merdeka. Hebat masyarakat kita ni nak menyambut perayaan kemerdekaan. 4:30 pagi dah ramai dah. Kena bayar tak pergi sana? Makan modal, bukan free. Naik MRT kena bayar. Ke free hari tu? Bayar sama seperti biasa, kena bayar. Naik MRT kena bayar, naik motor, kereta pun minyak kena bayar. Masjid tak kena bayar, masuk masjid, masuk panggung kena bayar. Allahu akbar. Sebab tu ustaz apa? Ustaz Said Qadir Al-Jufri dikatakan, mana mungkin kita boleh katakan kita merdeka kalau nak datang masjid pun kena minta kebenaran isteri. Nak datang solat berjemaah minta kebenaran isteri. Ingat dia sebut itu tadi. Allahu akbar. Ada dia kata, orang tanya dia, ustaz, saya ni nak datang masjid solat berjemaah kena minta kebenaran isteri. Kalau isteri benarkan okey boleh. Kalau isteri tak benarkan tak boleh pergi. Allahu akbar. Agak-agak merdeka tak orang macam ni? Cakap bab merdeka, hebat. Allahu akbar. Dari para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih. Yang tu sabar yang pertama, as-sabru ala ta'at. Sabar di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang masjid pemakan modal juga, isi minyak kereta, isi minyak motor tu. Tapi masuk dia free lah. Percuma, tak ada bayaran. Seronok, ada akaun kiri kanan dan sebagainya. Yang kedua, as-sabru ala maksiatillah. Sabar dalam tidak melakukan
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat maksiat sebilangan besar masyarakat kita minta jauh lah. Buat maksiat ni dia ada perasaan apa? Gairah dan sebagainya. Sabar, jangan buat. Maknanya apa yang Allah larang tu maksiat. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita buat. Allahu Akbar. Maknanya kita sabar untuk tidak melakukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali apa? As-sabru alal musibah. Sabar di atas musibah. Ini payah juga. Ini sabar tahap yang ketiga lah. Bila mana kita kena musibah, Allah uji kita, apa yang perlu kita laksanakan adalah sebagaimana Allah berfirman apa? Fa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi hadirin para alim ulama, kalau benda tu tak kena pada kita tak apa, kalau kena pada kita agak-agak payah juga. Tapi kita kena aplikasilah, kena amalkan supaya bila mana kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu mengucapkan inna lillahi ataupun la haula wala quwwata illa billah. Biasa perkataan yang kita sebutlah, la haula wala, kita ni tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya nak menolak apa ujian daripada Allah taala. Kalau kena kita apa? Kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jangan kita sangkakan pula bila mana kita sebut perkataan ini hanya ditujukan perkara kematian sahaja. Kawan tu datang pada kita, sahabat kita tadi jatuh motor, kita pun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia pun kata pada kita, itu kawan tu hidup lagi lah. Maknanya sesengah masyarakat kita ni tak faham lah maknanya. Kata Allah, bila mana kita ditimpa ujian, maka katakanlah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya bila mana berlaku kematian sahaja perkataan kita sebut. Jadi kita bacakan satu hadis yang dibawakan oleh pengarang kitab kita ni. Hadis daripada An Abi Musa radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabadtum walada 'abdi fayaqulu na'am fayaqulu qadabtum thamarata fuadihi fayaqulu na'am fayaqulu famadha qala 'abdi fayaqulun hamidaka wastarja fayaqulu Allah ta'ala ibnu li 'abdi baitan fil jannah wasammu baital hamd rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Artinya apa? Artinya daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang anak hamba Allah mati, Allah akan berfirman kepada para malaikatnya dengan bertanya, apakah kamu telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab ya. Malaikat menjawab ya. Allah bertanya, kamu telah mengambil yakni nyawa buah hatinya? Mereka menjawab ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan oleh hambaku, yakni ketika mana kematian anaknya itu? Lalu orang itu berkata, mereka berkata, dia memujimu dan mengucap istirja. Allahu Akbar. Yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah memerintahkan para malaikat dengan berfirman, binakanlah untuk hambaku itu satu mahligai di dalam syurga dan namakan ia dengan nama Baitul Hamdi, yakni mahligai kepujian.
Allahu akbar. Hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, bagaimana boleh kita melihat hadis ini ujian lah. Ujian bagi seorang wanita, bagi seorang ibu, bila mana Allah mengujinya dengan Allah mengambil nyawa buah hatinya, anaknya lah. Kita Allah minta jauh lah, Allah uji kita apa, dah lah kita ni mungkin lah seseorang tersebut dia ni dah lah berkahwin 10 tahun contoh baru dapat anak, tiba-tiba diujinya dapat anak, tak ada lama Allah uji dengan Allah mengambil nyawa anaknya. Agak-agak macam mana hadirin para alim ulama? Kita kalau kita bercakap tak kena kepada kita tak apa. Kalau kena kepada kita macam mana? Allah nak, Nabi nak menunjukkan kepada kita bagaimana seorang wanita ini Allah uji anaknya diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat melihat reaksi apa, tingkah laku seorang ibu ini saat ketika mana nyawa anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tindakannya apa? Dia memujimu wahai Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengucapkan perkataan istirja, hamidaka wastarji. Dia boleh apa? Dia boleh apa? Dia boleh hamidaka, dia boleh memujimu wahai Allah. Malaikat katakan kepada Allah, hamba ini dia diuji oleh Allah Ta'ala, oleh diambil nyawa anaknya, dia hamidaka wastarji, dia memujimu dan dia mengucapkan perkataan istarja. Maknanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Binakanlah untuk hambaku itu satu mahligai di dalam syurga, maka engkau namakan ia dengan nama Baitul Hamdi, yakni mahligai kepujian. Maknanya apa ni? Ibu ni sangat sabar, sangat apa? Sangat sabar di atas ujian yang ditimpakan olehnya. Walaupun berat, walaupun payah, tapi itulah yang nak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat sedikit keterangan daripada pengarang kitab kita ni. Kata pengarang kitab kita, sifat sabar ni sangat penting bagi seluruh manusia. Sifat sabar ni, Allahu akbar, ialah bercakap tentang sabar ni mudah, tapi aplikasinya sangat sukarlah bila mana kita diuji oleh Allah Ta'ala. Bagaimana situasi yang boleh kita aplikasi dalam diri kita. Allahu akbar. Dalam kehidupan di dunia ni, kita tidak dapat lari dari dua keadaan. Kata pengarang kitab kita, dalam kehidupan di dunia ini kita tidak dapat lari dari dua keadaan. Ada kalanya kita menghadapi sesuatu yang cocok ataupun suka dengan kemahuan kita. Dalam kehidupan harian kita ni tidak lari daripada dua sifat lah. Yang pertama, yang kita seronok, contoh apa? Kesihatan. Waktu mana Allah bagi sihat, kita suka tak? Oh, sihat, suka sangat lah. Sebab tu dalam satu Nabi kata apa? Ada dua nikmat yang sering kali dilupai oleh kebanyakan manusia. Nikmatani maghbudun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nabi kata ada dua nikmat yang sering kali dilupai oleh kebanyakan manusia. Nikmat sihat lah. Nikmat sihat, waktu mana Allah bagi sihat, tak datang ke masjid, demam baru datang masjid, sakit baru datang masjid. Tapi kita hadirin para alim ulama, untung sakit ke demam ke datang semacam. Kita minta gitulah, sakit kita datang, demam kita datang. Jangan waktu mana demam baru datang. Tapi sekarang ni kalau demam tak boleh datang. Pihak AJK masjid tak benarkan.
Kalau awal-awal dulu kena scan dan sebagainya. Hari ini kalau demam, tipu-tipu lah pakai emas dan sebagainya. Maknanya dua nikmat ini yang sering kali banyak dilupai oleh kebanyakan manusia, nikmat sihat. Waktu mana sihat, Allahu Akbar, bola boleh main, masjid tak boleh main. Batuk sikit tak pergi masjid, batuk banyak, relax je pergi main bola. Maknanya dua nikmat ini kena ingatlah. Yang kedua, nikmat wal faragh, nikmat kelapangan. Waktu mana lapang, banyak sangat ruang masa ni, tak tahu nak buat apa. Nak ke mana kita ni? Tak tahu nak buat apa. Batuk-batuk waktu mana dengar azan, tak ada kerja apa, tak ada apa yang nak buat. Inilah tempat yang paling sesuai. Bila mana dengar azan berkumandang, datang ke masjid, datang ke surau untuk melaksanakan solat. Yang kedua, kata pengarang kitab kita ni, harta. Bila mana Allah berikan harta, kekayaan kepada kita, kita seronok tak? Seronok. Allah bagi harta, Allah bagikan kekayaan, Allah berikan pangkat. Benda tu, perkara itu perkara yang seronok diri kita kalau kita ada benda tu. Bahkan disebabkan kadang-kadang kita mencari harta, sibuk sangat kita mencari harta, kadang-kadang menyebabkan kita jauh daripada masjid Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum subuh dah keluar dah dari rumah, balik bila? Pukul 10 malam. Tak sempat dah datang ke masjid ke surau, sibuk sangat cari harta dan sebagainya. Allahu Akbar. Dulu sebelum mana tak kaya mana, okey dia datang ke masjid, okey dia datang ke surau. Contoh, Allah bagi kekayaan, sibuk meeting memanjang sebagai contoh. Meeting saja, waktu maghrib meeting, asar meeting. Allahu Akbar. Risau kita hadirin para alim ulama, tak diuji, tak apa kalau diuji. Allahu Akbar. Dan kata pengarang kitab kita lagi, kesihatan, harta, pangkat berpengaruh dan sebagainya. Pangkat sama juga. Maknanya benda-benda ini benda-benda yang disukai, yang dicari oleh kebanyakan manusia. Nak pangkat, nak berpengaruh, supaya dia ni dikenali dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan kata pengarang kitab, dan ada kalanya, ada kalanya kita menghadapi sesuatu yang amat menyedihkan hati, seperti kita ditimpa musibah. Kadang-kadang ialah dalam keseronokan, dalam kesedapan, kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian apa? Ujian musibah. Tapi kita kena ingat juga hadirin para alim ulama, nikmat sihat, nikmat kaya tu, itu pun ujian sebenarnya. Ujian. Sebab tu kadang-kadang masyarakat kita, bila mana sihat memanjang, sekali dia sakit, dia akan rasa Allahu Akbar, mungkin ini ujian daripada Allah Ta'ala ke, baru nak insaf. Okey lah tu. Tapi kalau sihat memanjang tak pernah sakit, risau juga. Takut jadi seperti apa? Fir'aun apa? Tak pernah sakit apa? Maknanya Allah berikan ujian sihat, sekali Allah bagi sakit, nak berikan kesedaran kepada kita lah, supaya kita ni, hidup kita ni bukan apa, seronok sepanjang masa je. Kaya-kaya di akhirnya dipenjarakan juga. Maknanya hadirin para alim ulama, kita ni yang fikir seronok je. Dan kata pengarang kitab kita, dan ada kalanya kita menghadapi sesuatu yang amat menyedihkan hati, seperti kita ditimpa ujian, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimpa musibah, ujian, kematian. Mak ayah kita meninggal, orang terdekat kita meninggal, kita sedih tak? Sedih hadirin para alim ulama. Sedih bila mana ayah kita meninggal, mak kita meninggal. Pasti itu merupakan satu ujian, satu musibah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contohlah kalau dulu kita ada mak, kita ada ayah, Allahu Akbar, seronok tak? Maknanya doa yang tak ditolak oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah matikan mak ayah kita, itu merupakan apa? Kiamat kecil lah. Maknanya butuh doa
seorang ibu, seorang ayah. Allahu akbar. Kematian orang yang kita sayangi dan sebagainya. Lalu kata pengarang kitab kita lagi, maka dalam kedua-dua situasi itu kita perlukan kesabaran. Makna Allah bagi seronok pun kena sabar juga. Allah bagi musibah pun kena sabar juga. Allahu akbar. Sabar ketika bergembira adalah dengan memastikan semua nikmat pemberian Allah Ta'ala kita syukuri dan dikendalikan dengan baik. Sebab tu dalam satu hadis Nabi bersabda apa? Ajaba li amril mu'min. Aku sangat takjub apa? Sangat takjub dengan perilaku orang mukmin ni. Dengan perilaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana diberikan nikmat kepadanya, dia syukuri. Idza ajaba li amril mu'min. Aku sangat takjub, pelik dengan perilaku orang yang beriman, orang mukmin ni. Saat Allah berikan nikmat kepadanya, dia syukuri. Allah bagi nikmat sihat pada kita, nikmat kaya kepada kita, Allah bagi nikmat pangkat, harta dan sebagainya, kita bersyukur, tak lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan disebabkan dengan kekayaan itu menyebabkan kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaya suka menderma, kaya suka apa? Infakkan harta. Makna orang kaya dengan orang miskin ni baik kaya lah. Kalau orang kaya dia boleh infakkan hartanya dengan banyak, orang miskin nak infak apa? Maknanya orang yang saat diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sangat syukuri, dia bersyukur kepada Allah Taala. Dan apabila ditimpakan ujian kepadanya, dia sabar. Itu sifat orang yang beriman kepada Allah Taala, yang yang Nabi sangat takjub. Mudah-mudahan kita ada sifat ini. Sifat apa? Bila mana Allah berikan nikmat kepada kita, kita syukurinya. Dan bila mana Allah uji kita, bila mana Allah berikan ujian kepada kita, kita bersabar. Kita bersabar. Sebab itu jika dibiarkan tanpa, kata pengarang kitab kita, sebab itu jika dibiarkan tanpa pengendalian yang sempurna, kita akan terjerumus dalam kelazatan dan kemewahan, dan dibimbangi ianya akan menheret kita ke lembah kebinasaan. Maknanya kata pengarang kitab kita, kalau kita tak sabar, kalau kita tak jaga nikmat yang Allah berikan kepada kita, takut-takut apa? Kita diheret, kita menyebabkan dengan harta yang Allah berikan pada kita itu, menyebabkan kita mengheret kita ke lembah kebinasaan. Maknanya apa? Sebelum kita kaya dulu, masjid boleh datang, suka tolong orang. Bila mana diuji nikmat oleh Allah Ta'ala, kaya, mewah, berpangkat dan sebagainya, jumpa kita pun tak kenal dah. Dulu okey je minum air, lepak kedai kopi sekali, lepak kedai mamak sekali, ada je masa. Waktu mana dah kaya, ada gelaran datuk dan sebagainya, contoh. Kita pun dia tak kenal lah. Allahu akbar. Contoh. Maknanya kena jaga, kata pengarang kitab kita ni. Maknanya jika dibiarkan tanpa pengendalian yang sempurna, kita akan terjerumus dalam kelazatan dan kemewahannya, dan dibimbangi ianya akan mengheret kita ke lembah kebinasaan. Wal iyaz billah. Dan kata pengarang kitab kita lagi, sabar ketika ditimpa musibah pula dengan mengembalikan segala-galanya kepada Allah sebagai pencipta. Maknanya yang apa? Yang selalu kita sebut inna lillah tu, kepada dia datang, kepadanya kita datang, kepadanya kita akan dikembalikan.
Maknanya hadirin para alim ulama, sabar ketika mana kita ditimpa musibah ni, dengan kita mengembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Sebab Allah uji kita ni, Allah nak tengok sejauh mana kita dapat apa. Kalau kita tengok dalam satu buku yang ditulis oleh Dr. Ustaz Ridwan Makno ni, dia kata apa? Kita ni ditimpa ujian, ditimpakan kesakitan oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya apa? Sebenarnya Allah nak mengikis dosa yang melekat pada jasad kita. Allah timpakan kesakitan kepada kita, Allah timpakan ujian kepada kita. Sebenarnya kata Ustaz Ridwan Makno ni dalam buku dia, dia kata apa? Sebenarnya Allah nak mengikis dosa yang melekat pada jasad kita supaya apa? Supaya ianya tidak dibalas di akhirat kelak. Makna Allah bagi demam kita, sakit pada kita, dia nak mengurangkan dosa yang melekat pada jasad kita lah. Sebab kita ni, Allah, saya lah khususnya, kita ni banyak kita, sebab kita ni bukan maksum, kita ni bukan terpelihara daripada melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Makanya istighfar kita, sakit kita tu, sebenarnya ianya merupakan satu kikisan dosa yang melekat pada jasad kita. Makna kalau kita redha, kalau kita sabar perkara tersebut, supaya apa? Sakit yang kita hadapi itu dia menjadi pengikis dosa, supaya ianya tidak dibalas bila mana kita bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Maknanya kita kena yakinlah, Allah bagi sakit pada kita tu, sebenarnya Allah nak kikis dosa yang melekat pada jasad kita. Fikirlah, kata pengarang kitab kita ni, fikirlah secara positif bahawa setiap yang berlaku itu sudah tentu ada hikmahnya. Pengarang kita mengajak kita supaya setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, perlu kita berfikir secara positif. Jangan ambil negatif. Ni Allah benci kita lah ni, Allah bagi kita demam, Allah bagi pandemik Covid, ini Allah benci kita lah ni. Bukan. Dan tentunya ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita menerimanya dengan hati yang redha dan yakin bahawa Allah memberi pahala yang sangat besar, dan Dia akan menganugerahkan sesuatu yang lebih baik dari musibah itu. Maknanya bila mana Allah timpakan ujian kepada kita, kena yakin dan percaya bahawasanya ada hikmah di sebalik tersebut. Bahkan kalau kita perhatikan, bila mana kita sembuh daripada sakit tu, pasti kita akan rasakan apa? Betapa besarnya nikmat sebuah kesihatan. Nikmat sihat ni bila kita boleh rasa? Lepas mana kita sembuh daripada sakit tu, pasti kita akan rasakan bahawa Allahu Akbar, besar untung, besar nikmat sihat tu. 2 minit lagi nak bunyi lah. Dan kata pengarang kitab kita ni, orang yang redha dengan kematian anak sebenarnya telah mencontohi akhlak mulia Ummu Sulaim yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang redha dengan kematian anak perempuan, anak ni, maknanya dia ni telah mencontohi akhlak mulia sahabat Nabi Ummu Sulaim yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata pengarang kitab kita, dia mengambil kata-kata Imam Al-Ghazali, ianya membahagikan sabar itu kepada 3 tingkatan. Seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi, tingkatan yang paling tinggi adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang tuan-tuan lakukanlah, datang ni solat berjemaah, datang ke masjid ni, maknanya dia memerlukan tahap kesabaran yang sangat tinggi. Lagi-lagi kalau apa? Kalau malam pada apa? Perlawanan bola sepak tu, Johor menentang JDT tu, maknanya sabar kita. Walaupun seronok nak pergi tengok bola, tapi kita spend masa dulu
datang solat berjemaah, datang ke masjid. Dan kedua, kata Imam Al-Ghazali, diikuti pula dengan sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang terakhir, tingkatan ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Maknanya sabar dalam menghadapi ujian daripada Allah Ta'ala tu, itu merupakan sabar pada tingkatan ketiga. Tingkatan paling tinggi apa? Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira sekarang itu sahaja sedikit perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan ianya memberikan kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat aplikasi lah, dapat laksanakan sabar dalam kehidupan harian kita. Mudah-mudahan kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr.